Saudara, kita ikuti sidang media khas Kementerian Pengajian Tinggi bersama Menterinya Datuk Dr. Norani Ahmad di Putrajaya. Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya pada petang ini adalah Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi dan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Tahun 2020 merupakan tahun yang amat mencabar dan menguji kita semua, khususnya dalam mendepani pandemik COVID-19. Dalam menanangi cabaran ini, Malaysia telah mengambil beberapa langkah strategik dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan, negara telah berjaya mengurus pandemik COVID-19 sehingga dapat menurunkan kadar jangkitan sekaligus melandaikan lengkung COVID-19. Sejak pelaksanaan PKP, semua IPT telah diarah menangguhkan operasi pentadbiran dan aktiviti akademik masing-masing. IPT juga telah diminta membuat penjadualan semula kalender akademik 2020 dan meneruskan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Walau bagaimanapun, mengambil kira keperluan beberapa kategori pelajar yang perlu pulang ke kampus bagi menyempurnakan pengajian masing-masing, kerajaan telah bersetuju membenarkan 5 kategori pelajar berkenaan untuk berbuat demikian mulai Mei 2020. Negara kini berada dalam fasa pemulihan seiring dengan situasi COVID-19 yang semakin terkawal. Fasa ini menyaksikan pembukaan beberapa sektor ekonomi dan perkhidmatan kerajaan secara lebih meluas. Terkini, kerajaan turut membenarkan sektor pendidikan untuk beroperasi semula dengan pembukaan sekolah, tadika dan prasekolah. Selaras dengan perkembangan ini, KPT telah mengkaji semula kesediaan institusi pendidikan tinggi untuk memulakan operasi secara sepenuhnya berikutan situasi semasa COVID-19 di Malaysia yang semakin terkawal dan beransur pulih. Sehubungan dengan itu, sukacita saya memaklumkan bahawa Mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini telah bersetuju untuk membenarkan kemasukan 4 lagi kategori pelajar IPT ke kampus secara berperingkat mulai Julai 2020. Kumpulan ini merupakan tambahan kepada 5 kategori pelajar yang telah diberikan kebenaran sebelum ini. 4 kategori pelajar yang dimaksudkan itu adalah seperti berikut. Yang pertama, pelajar tempatan di institusi pendidikan tinggi swasta sebanyak 30% seperti yang dipohon oleh Persatuan Kolej dan Universiti Swasta. Kedua, pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 Universiti Awam dalam bidang pengajian yang memerlukan latihan klinikal, latih tubi, praktikal, bengkel, makmal, studio atau peralatan khas, serta mereka yang perlu menduduki peperiksaan badan profesional. Ketiga, pelajar tahun 1, 2, 3 dan 4 Universiti Awam yang tidak mempunyai akses internet atau persekitaran kondusif seperti ruang belajar yang sempit atau keadaan yang tidak selesa bagi melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Keempat, pelajar antarabangsa dari kedua-dua Universiti Awam dan institusi pendidikan tinggi swasta termasuk pelajar baru. IPT diberi fleksibiliti dalam menentukan mod pembelajaran yang bersesuaian
termasuklah meneruskan PDP secara dalam talian kepada pelajar-pelajar yang terlibat mengikut keperluan program masing-masing. Jemaah menteri juga bersetuju kemasukan pelajar sepenuhnya adalah pada bulan Oktober 2020. Bagi memastikan keputusan ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, IPT dan para pelajar dipohon untuk membuat persediaan yang diperlukan mulai dari sekarang. KPT berpendapat tempoh hampir 3 bulan yang masih berbaki sehingga semester baru dimulakan pada Oktober ini adalah mencukupi bagi semua pihak membuat persiapan dan persediaan yang diperlukan. Walau bagaimanapun, pihak KPT dan IPT prihatin mengenai beberapa masalah yang mungkin terpaksa dihadapi oleh sebahagian daripada pelajar, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu penginapan dan tiket penerbangan untuk kembali ke kampus. Justru, semua usaha dan langkah yang diperlukan sedang diambil bagi menenangi isu-isu ini. Dalam hubungan ini, para pelajar boleh menghubungi bahagian hal ehwal pelajar di IPT masing-masing. Pelajar yang pulang ke kampus diminta untuk terus mengamalkan penjarakan sosial dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri. Semua aktiviti sukan dan riadah perlu mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Dan aktiviti pelajar adalah dibenarkan dengan syarat aktiviti tersebut tidak melebihi 250 orang tertakluk kepada saiz, ruang dan penjarakan sosial. Bagi pelajar antarabangsa, mereka perlu berdaftar dengan pihak Education Malaysia Global Services sebelum diberikan kebenaran masuk ke Malaysia oleh pihak Jabatan Immigration Malaysia. Mereka perlu menjalani ujian PCR atau RTK antigen dalam tempoh 3 hari sebelum masuk ke Malaysia. Mereka juga dikehendaki menjalani saringan kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di pintu masuk negara ini dan seterusnya menjalani kuarantin diri selama 14 hari di lokasi yang ditetapkan oleh IPT masing-masing. Ingin saya jelaskan bahawa prosedur operasi standard ataupun SOP dan garis panduan ini akan dikemas kini bergantung kepada arahan pihak berkuasa daripada semasa ke semasa. Sekali lagi saya ulangi, keputusan kerajaan membenarkan pembukaan semula IPT mulai Julai sehingga pembukaan sepenuhnya pada bulan Oktober 2020 dibuat atas keprihatinan kerajaan dalam memastikan pengajian para pelajar IPT tidak terjejas. Sebagai aset penting dalam memastikan kelangsungan dan kegemilangan negara di masa hadapan, aspek pendidikan dan kesejahteraan pelajar-pelajar IPT sentiasa menjadi keutamaan Kementerian Pengajian Tinggi. Justru, saya berharap keputusan ini dapat diterima baik oleh semua pihak. Terima kasih.